Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang tajuk berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keperluan berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran iaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab yang bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Sesiapa yang membacanya akan diberikan pahala. Nama saya Nurul Ramiza binti Muhammad Rozi. Saya teruskan ni. Sesiapa yang membacanya akan diberikan pahala. Sunnah Rasulullah SAW ialah perkataan, perbuatan atau ikrar daripada Rasulullah SAW yang boleh dikira sebagai hukum. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah juga diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan hidup manusia dalam semua bidang kehidupan. Oleh itu, orang yang mengikut petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Manakala orang yang tidak mengikut petunjuknya akan berada dalam kesesatan. Firman Allah SWT maksudnya ialah, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan juga kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman yang telah menerang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ini daripada surah Al-Maidah ayat 16. Yang ketiga, sebab-sebab manusia perlu berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang pertama, dia boleh menjadi panduan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kita punya kehidupan. Yang kedua, dapat mengelakkan perselisihan pendapat dan mengelakkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, ajaran yang terkandung dalam kedua-dua wahyu Allah ini adalah benar dan tidak diragui. Yang keempat, kandungannya adalah sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Seterusnya, cara berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ialah kita perlu memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran dan juga Sunnah. Maksudnya kita kena tahulah setiap maksud ayat yang kita baca tu. Yang kedua, berpegang dan percaya dengan ajaran Al-Quran serta menerima Al-Quran sebagai petunjuk dan Sunnah. Yang ketiga, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti solat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan pergi haji. Seterusnya, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah seperti membunuh, berjudi, minum arak, riba dan sebagainya. Lepas tu, menerima penyelesaian daripada Al-Quran dan juga Sunnah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bila kita tak tahu nak buat sesuatu tu, kita bolehlah jadikan Al-Quran dan Sunnah ni sebagai petunjuk kepada kita. Seterusnya, kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain. Al-Quran ini merupakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kitab samawi yang terakhir diturunkan. Antara kelebihan Al-Quran ni berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain ialah Al-Quran, saya cerita tentang Al-Quran dululah. Al-Quran ni syariat yang terkandung di dalamnya kekal sepanjang masa walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kandungannya dijamin selamat daripada penambahan atau pengurangan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini juga merupakan satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga sekarang. Dan apabila kita membaca Al-Quran, ia dikira satu ibadat khusus yang kita akan mendapat pahala. Manakala kitab agama samawi yang lain, syariatnya terbatas dan hanya untuk kaum tertentu dan semasa hayat seseorang Rasul sahaja. Lepas tu kandungannya telah ditokok tambah oleh para pendeta selepas kewafatan Rasulullah mereka. Ini tidak lagi dianggap mukjizat kerana telah berlaku penambahan dan pengurangan pada isi kandungannya. Membacanya tidak dikira sebagai ibadat khusus. Seterusnya, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penyelesaian masalah.
Okay, setiap masalah yang berlaku mesti dalam kehidupan manusia di dunia sama ada berkaitan dengan kepercayaan akidah, ibadat atau melibatkan kehidupan manusia, mestilah dirujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah supaya kita mendapat keputusan yang betul dan terselamat daripada kesesatan di dunia dan juga di akhirat. Okay, seseorang yang berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah tak akan sesat selama-lamanya. Okay, sabda Rasulullah SAW yang maksudnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran merupakan tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya atau berpegang dengannya, mereka berada di jalan yang benar. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia berada di jalan yang sesat. Riwayat Muslim. Okey, seterusnya kaedah penyelesaian masalah menurut Al-Quran dan yang As-Sunnah. Okey, penyelesaian masalah yang pertama ialah cara motivasi. Tujuan dan juga kegunaannya ialah untuk menggalakkan manusia berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. Okey, caranya dapat menggerakkan manusia untuk melakukan kebajikan untuk kebaikan diri sendiri dan juga masyarakat. Okay, penyelesaian masalah yang kedua ialah melalui cara ancaman. Okay, tujuan dan kegunaannya ialah mengingatkan manusia supaya sentiasa berhati-hati terhadap perkara buruk dan juga yang tidak baik. Cara ini dapat membendung daripada berlakunya kemungkaran. Okay, yang ketiga, cara yang ketiga. Okay, melalui cara teguran yang membina. Okay, tujuan dan kegunaannya ialah bila memberi teguran dan nasihat yang baik kepada seseorang. Cara ini dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan sentiasa membantu dalam kebaikan, sentiasa membantu orang sekeliling yang memerlukan. Yang keempat, cara perdebatan yang harmoni. Berujar menegakkan sesuatu kebenaran. Melalui cara ini, kebenaran dan keadilan akan dapat ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Jadi, ia tak akan berlakunya penindasan dan sebagainya. Yang kelima, cara permesyuaratan. Tujuan dan kegunaannya, berbincang untuk mencari jalan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Cara ini akan menghasilkan sesuatu keputusan yang bijak. Seterusnya, cara yang keenam, cara penyerahan. Tujuan dan kegunaannya ialah menyerahkan harapan kepada Allah SWT. Melalui cara ini, seseorang akan bersikap positif dalam usahanya dan tidak mudah putus asa. Dan yang ketujuh adalah melalui cara siasaan. Tujuan dan kegunaannya adalah untuk mengenakan hukuman terhadap sesiapa yang melanggar perintah Allah, perintah Al-Quran dan juga Sunnah. Cara ini dilakukan sebagai balasan terhadap kesalahan yang dilakukan setelah berbagai-bagai cara telah digunakan. Baiklah, seterusnya saya nak cakap pasal amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada 4 aspek, iaitu akidah, ibadat, akhlak dan juga muamalah. Aspek yang pertama ialah aspek akidah. Contoh amalannya seperti menyembah berhala, mempercayai Tuhan selain Allah SWT dan menghina Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cara untuk kita nak selesaikan masalah ni ialah dengan Al-Quran dan Sunnah menuntut umatnya supaya beriman dengan rukun-rukun iman seperti percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Dan juga rukun-rukun Islam seperti mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, puasa, keluarkan zakat dan juga menunaikan haji. Aspek yang kedua ialah aspek ibadat. Contoh amalannya ialah bersembahyang dengan niat sahaja, menunaikan ibadat haji bukan di Mekah dan berkahwin dengan batin. Cara untuk kita selesaikan masalah ni ialah melakukan ibadat seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Macam cara kita nak tunaikan solat dengan betul. Aspek yang ketiga ialah aspek akhlak. Contoh amalannya ialah rasuah, mengumpat, membuat fitnah, membunuh dan juga berdusta. Cara untuk selesaikan dia ialah
mengikut panduan tentang akhlak dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Seperti sentiasa menjaga tutur kata, sentiasa bercakap sopan santun dengan orang lain, jangan kita nak menyakitkan hati orang lain, saling tolong menolong antara satu sama lain. Jangan kita ada niat untuk membunuh orang, membunuh haiwan dan juga sebagainya. Aspek yang keempat ialah muamalah. Contoh amalan ni seperti riba, judi dan juga minum arak. Cara untuk nak selesaikan dia, meletakkan etika-etika yang dapat menjamin kesejahteraan manusia berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Akibat tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Akibat yang pertama ialah umat Islam tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT yang menyebabkan amalan-amalan buruk seperti syirik, khurafat dan bid'ah berlaku dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah tetapi tidak dikaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan akan menjadi sesat. Yang ketiga, manusia akan menyimpang daripada fitrahnya seperti berlakunya sumbang mahram, seks bebas dan sebagainya. Dan yang keempat ialah manusia akan menerima azab dan laknat daripada Allah di dunia dan juga di akhirat. Pengajaran daripada hadis ni ialah Al-Quran dan Sunnah merupakan asas dan panduan hidup kepada umat Islam. Jika kita ada masalah, kita boleh jadikan Al-Quran ini sebagai panduan yang tepat kerana dalam Al-Quran ini dah tertulis semua perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam yang utama dalam perundangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah mestilah diamalkan sepanjang masa. Seperti yang kita tahu, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat pahala. Jadi, kita boleh kumpulkan pahala melalui membaca Al-Quran dan juga Sunnah. Yang keempat, orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai penyelesaian masalah dan rujukan tidak akan sesat selama-lamanya. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran ini terkandung petunjuk ataupun jalan kehidupan yang benar yang boleh kita ikut. Jadi kita tak akan tersesat lah kalau kita ikut kitab-kitab sebab yang lain yang tidak kata tepat dia punya. Yang kelima, umat manusia tidak akan mendapat petunjuk ke jalan yang benar jika menjadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai rujukan. Seterusnya, sebelum tu saya nak cerita sikitlah tentang pada 24 bulan 10 ni yang kami akan buat bengkel mutawif. Objektif dia adalah untuk kami nak mencari mutawif dan juga wakil. Saya terangkan sikit antara kelebihan menjadi mutawif ni. Kelebihan dia adalah menjadi pengiring dan juga pembimbing jemaah, dapat pergi Makkah secara percuma. Antara benefit ni juga adalah dapat elang dan lain-lain, boleh terlibat sama dalam sebarang aktiviti tour leader dan sebagainya. Kelebihan wakil pula. Bila kita jadi wakil, kita ada hak untuk jadi mutawif. Kita ada hak untuk dapat komisen dan juga insentif. Kita dapat hak untuk dapatkan marketing, hak dapatkan maklumat dengan pejabat, berkenaan dengan promotion dan lain-lain. Secara tak langsung merupakan sebahagian daripada kita punya staff, merupakan sebahagian daripada staff. Yang kelima, hak untuk dilantik jadi penceramah khusus jemaah. Mutawif rujukan, kita juga dapat pengiktirafan. Dan yang keenam, hak untuk menjadi mentor ataupun stage yang lebih tinggi. Boleh train orang lain, ada menti dan kekuatan dari segi followers dan juga jemaah. Yang ketujuh, ada hak untuk menjadi pengurus cawangan setempat. Pejabat boleh jadi pengurus daerah, negeri dan sebagainya. Peluang kerjaya secara part-time dan juga full-time. Dan kita juga boleh buka pejabat sendiri. Seperti yang kita tahu, syarat-syarat untuk jadi mutawif ialah kita kena attend kursus. Lepas tu kita mesti praktikal bersama mentor di Mekah dan Madinah, lulus praktikal dan disokong oleh mentor. Manakala syarat untuk jadi wakil ialah mesti attend kursus bengkel. Kita mesti mendapat jadi wakil yang berdaftar. Kalau berminat, seperti setakat tu
Okey, itu saja daripada saya. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk join banking ni, bolehlah nanti call kami punya ibu pejabat. Okey, itu saja daripada saya tentang berpegang dengan akaun sunnah dan sedikit tentang banking mendawis kami. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.